Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua, dan masih lagi kita diberikan kesihatan dan juga kekuatan untuk kita terus mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-samalah kita berdoa, kita memohon kepada Allah, moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita yang terdahulu. Ahli jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama sekalinya kita nak minta maaf lah lewat sikit siapa malam ni. Dan insya-Allah kita sambung dari malam ni pengajian kita, iaitu dari tajuk pengubatan dengan ruqyah dan juga doa. Selain daripada kita dituntut dan untuk berikhtiar dan di dalam perubatan, dalam erti kata kita kata sini sama ada doktor ataupun sebagainya, iaitu perubatan-perubatan yang dibenarkan oleh syarak. Dalam masa yang sama juga Nabi SAW mengajar kepada kita beberapa bacaan, yang mana kalau kita tengok pada hari ini, kita kata hampirlah kebanyakannya di antara apa yang dilakukan oleh baginda SAW bila mana seseorang sahabat sakit, kita kata hampir pupus diamalkan. Maknanya jaga sangat dah. Mungkin kalau kita setakat gizar orang sakit dan sebagainya, mungkin kadang-kadang kita lebih dia bertanya pada dunia dah, dan juga harta dia, kebiasaan dah, kedai yang mau ke mana lah ni, siapa dia cara kedai, kebiasaan. Kadang-kadang di antara benda hak kita terlepas pandai ni adalah doa kita kepada si pesakit. Baik. Jadi dia kata sini disyariatkan untuk kita berubat dan dengan ruqyah dan juga doa selagi mana mengandungi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu sama ada ikutlah dalam bahasa Melayu ke ataupun dalam bahasa Arab ke. Hak comel sekalinya afdalnya dalam bahasa Arab lah. Namun dalam masa yang sama, penting dia ahli jemaah, bila mana kita nak berubat dia dalam bahasa Arab, sekiranya kita minta untuk orang lain ubati kita, agar kita memahami apa yang dia akan sebut dan juga apa yang dia akan baca. Penting. Kerana apa? Kerana kita ambil jalan beringat supaya kita dapat faham di antara kalimah yang dia lafaz tu tadi tidak mengandungi seruan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengandungi seruan-seruan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu katanya, "Kunna narqi fil jahiliyah. Faqulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dhalika?" Faqala, "I'ridu alayya ruqakum. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Pada masa jahiliyah, katanya
Auf bin Malik radhiyallahu an, kami duk biasa melakukan perubatan iaitu dengan ruqyah. Dia baca. Jadi bila mana Nabi SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan risalah Islam kepada para sahabat, dan seterusnya kita pada hari ini. Jadi Auf bin Malik ditanya, ya Rasulullah, sebelum pada ni kita duduk mengamalkan ruqyah. Jadi dalam Islam ni learning ni lagu mana ya Rasulullah? Dan kita tengok sahabat ni begitu teliti sekali. Dia dalam apa-apa dia nak buat sekali pun dia pergi rujuk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara sahabat dia Arab Badui dan sebagainya. Temu dengan Nabi, tanya, ya Rasulullah, apakah yang diwajibkan ke atas kami ya Rasulullah? Maka Nabi SAW sebut dah semaya 5 waktu. Ni kalau kita tengok para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka begitu teliti sekali. Apa sekalipun situasi dia orang akan tanya dengan Nabi SAW dulu. Bukannya main buat je. Dia bukannya main kata ya tidur. Jadi dia tanya, ya Rasulullah, apakah pandangan kamu pada ruqyah ni zaman jahiliah kita duk buat dulu ni lagu mana? Maka Nabi SAW Nabi jawab. Nabi kata, tengah baca dululah. Nabi minta dulu supaya Auf bin Malik tu tak dibaca, perdengarkan kepada Nabi berkenaan dengan ruqyah tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, Nabi sebut la ba'sa birruqah. Nabi kata asalnya, Nabi kata tak ada gapo lah, sebenarnya boleh dia untuk melakukan pengubatan dengan ruqyah tu tadi, malam yakun fihi syirk, selagi mana dalam lafaz-lafaz kita baca ruqyah tu tadi tidak mengandungi kalimah-kalimah yang menunjukkan kepada penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Abu Daud. Teringat dia satu ketika kita cerita dah rasanya kali Jumaat ni, berkenaan dengan satu amalan baca lah. Wallahu ta'ala alam zikir kalau mana dia anggap. Jadi dia ni duduk beramal lama dah. Duduk beramal, jadi dia tidak bertanya. Dia tidak bertanya. Satu ketika, tak silap dia ni seorang kontraktor dia di Sarawak. Dia pergi beli nasi kedah. Jadi dia tanya, nak tanya sikit ni. Tanya ke dia. Dia kata, hamba ni duduk beramal lama dah. Lepas tu, cumanya kita tak faham. Kita duk baca semua ni, dia kata, tapi kita tak faham. Kata lagu mana tak faham? Dia kata sebab bahasa Arab. Dah gini lah, habis baca kita tulis lah. Kita tulis mana boleh terjemah, kita terjemah. Hak tak boleh kat kita rujuk orang lain lah. Dia kata tak boleh tulis. Sepelek Tok Guru dia wi. Kau mana? Tok Guru pesan, taat dia ni. Bapa kata tak boleh baik. Tok Guru hamba pesan, dia kata gini, dia mau apa, dia mau baca. Tak usah tulis. Kita boleh garu kepala nak kata guano. Kita kata gini lah baik. Allah Subhanahu wa taala turun ke Quran melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi, dicatat untuk baca kita kata setara Quran tu baik. Tak okey doa untuk guru habis tak nak tulis. Kau mana ganah benar kata. Bagi tak nak tulis ni. Dia mari menung sebentar jolo juga dia kata. Ada Jumaat kadang-kadang benda hak pakai logik dia ni, kita tengok logik kita ya. Kau mana tak usah pergi jauh. Kita buat perumpamaan yang cukup mudah, dia boleh faham, dia serah benda tu dia boleh terima. Dia apa kata apalah, tulislah. Bila mana kita tulis dah, di antara lafaz-lafaz seruai itu tadi, seruai kepada orang yang telah mati. Seruai kepada orang yang telah mati. Ya Syaizali dan sebagainya. Kita kata ning seru kau orang yang mati dah ni. Kalau kita tengok dalam buku, dia ada kutip, buku kecil dah. Jawatan hal ehwal agama Islam Kelantan waktu bi Al-Muharramat. Buku tu tajuk dia nya benda-benda hak haram, hak dianggap biasa oleh masyarakat kita pada hari ni. Buku tu ditulis oleh Syekh Saleh Munjid tak silap.
Ditulis, kemudian jahit, diterjemah dalam bahasa Melayu. Comel lah buku tu, kalau ahli Jumaat boleh miliki. Dia bagi secara percuma dia ada dua. Satu dengan dua, siri satu, siri dua. Dalam buku tu dibawa berkenaan dengan orang-orang yang diseru oleh puak-puak Ning ni. Jadi nama salah seorang dua orang disebut tu ada dalam buku tu. Ya Sayyidati Fatimah dan sebagainya. Ya Zainab dan sebagainya. Diseru. Jadi ahli Jumaat nak ceritanya benda ni penting dah. Bila mana kita mendapat satu-satu baca dan sebagainya, kalau benda tu tak di kita tak cerak, sebaiknya kita rujuk dulu. Jadi habis tu mendengar panjang lah. Kita kata gini lah, tak apalah, hak lepas. Moga habis tak tahu. Dok kan? Nak kata guna dia, moga dia tak tahu. Dia tak ngaji bahasa Arab. Nak kata guna. Masalahnya tak guru dia lah. Cumanya sekarang ni, lepas pada ni habis kena beringat. Ada buah sepelek waktu guru beri ni, habis kira mudah ya. Kata, setara Quran pun tulis kata tak kira kita ni Quran cetak. Bos takat doa untuk guru habis tu gak setara mana sangat kata. Barang ni bagi kita kata Quran. Dia kalamullah, dicatat, ditulis untuk baca untuk promen dan sebagainya. Tak okey lah, ada bisa pada ni lagi. Jolo lah dia kata. Dia alhamdulillah lah, lepas tu dia tidak beramal. Jadi dalam hadis ni Nabi sebut ataupun pengarang buku ni sebut, dia kata apa yang perlu kita beringat. Kalau dalam bahasa Melayu, alhamdulillah kita boleh faham. Tapi bila masa orang tu berubah dalam bahasa Arab, mula-mula dia baca teh. Bismillah, auzubillah, habis teh. Kau mana? Gergung punya ayat Quran lagi. Baca ayat kursi amanah Rasul tu ada lagi gak lek itonya. Ya sekian, ya Syazali, ya Zainab berkali, sahabat Nabi berkali. Kau mana? Betul ke dia? Dok mana? Jadi kita ni lok. Lepas tu mana tak siap lagi ke? Ada lagi ni sikit lagi. Perah. 50 ya bayar. Kau mana? Bagi tu pula seru orang mati dah. Jadi ahli Jumaat perubatan pun kalau kita tengok sini, Nabi begitu sekali berjaga-jaga. Menunjuk kepada kita ruqyah boleh. Selagi mana tidak, kita kata sini dalam kalimah tu tadi, tidak menunjuk keseruan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ni dalam masalah akidah lah ni. Baik. Ar-Rabi' katanya, aku pernah bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i mengenai hukum membaca ruqyah. Lalu beliau menjawab bahawa tidak mengapa jika kamu membaca ruqyah yang bersumber kepada kitabullah ataupun membaca zikir yang kamu ketahui ataupun hak kita sendiri sedia maklum. Dan ya Syafi' ishfini ya Allah. Contoh tu di antaranya. Baik. Seterusnya beberapa doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ruqyah. Ahli Jumaat berkenaan dengan tajuk ruqyah ni, kita akan baca doa. Cumanya kalau ahli Jumaat ada tafsir Ibn Katsir, tafsir Al-Quranul Azim. Ahli Jumaat buka berkenaan dengan ketika mana Imam Ibn Katsir dia tafsir suratul Fatihah. Ada dia satu ruqyah berkaitan dengan teh. Cerita tu amat menarik. Jadi ahli Jumaat kita pakat boleh belik deh. Hak mana ada kita pakat boleh belik. Kita baca. Tu di antara, kita kata sini di antaranya sebab mudah okay? Sebab surah Al-Fatihah. Dia kisah salah seorang hak disengat oleh binatang yang bisa lalu dibaca ke surah Al-Fatihah. Baik. Hadis yang pertama, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'd ahlihi yamsahu bi yadihi al-yumna wa yaqulu Allahumma rabban nasi adhhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'un la yughadiru sakma shifaa'an la yughadiru sakma. Katanya Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memohon ke perlindungan untuk sebahagian ahli keluarganya, iaitu dengan menyapu ke tangan kanannya kepada mereka. Lalu Nabi baca, Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhan manusia, azhibil ba's, hilangkanlah penderitaan, ishfi wa anta syafi, dan juga engkaulah yang maha penyembuh, wa anta syafi, kerana engkaulah yang dapat menyembuhkan, la shifaa illa shifaa'uk,
Tidak ada penyembuhan kecuali penyembuhan yang engkau berikan. Syifa'an la yughadiru sakmah, iaitu dengan penyembuhan yang tidak meninggalkan kesan penyakit untuk selama-lamanya. Baik, kita baca ramai-ramai di Jumaat dia. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqma. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqma. Baik. Ini di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW dan kepada sebahagian daripada ahli keluarganya. Dengan Nabi SAW menyapukan dengan tangan kanannya, kemudian Nabi baca doa. Baik. Hadis yang pertama. Hak Nabi mohon perlindungan. Hak Nabi buat kepada ahli keluarga dia. Hadis yang kedua. Daripada Uthman bin Abu As katanya, annahu syakka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadih. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadik." Hadis pertama kalau kita tengok ni Nabi buat. Hadis kedua ni Nabi suruh sahabat sendiri praktik selalu. Nabi suruh buat selalu. Maknanya sini kita boleh buatlah. Dah kita boleh pakat buat. Cuma kadang-kadang ni kita ni lebih kepada beragak kat orang. Kau gimana? Style jogo. Kau orang semua dah. Mari sikit orang. Tani anak orang. Kau gimana? Nak tu orang, nak ni orang lain. Beragak. Siapa bila kita jadi beragak ahli Jumaat? Siapa kau kadang-kadang nak suruh jadi imam pun kita jadi macam orang lain. Kau gimana? Orang lain. Padahal sah semaya kita. Sah lah untuk semaya Jumaatnya. Cumanya bicara hak sikit tu tadi pasal apa dia? Aqra'ukum dia orang yang lebih banyak menghafaz daripada ayat suci Al-Quran. Itu di antaranya. Baik. Satu ketika dia Utsman radhiyallahu anhu dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita, ya Rasulullah, tubuh hamba ni begitu sakit sekali. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi berkata, Nabi sebut, Nabi kata, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama." Nabi kata, tok tanganmu mana tepat ta'allama min jasadi, tepat hak sakit daripada tubuh. Mana tepat sakit? Mana? Sakit mana? Pala-pala, kau mana? Sakit dada, sakit perut letak. Dia ta'allam. Alama ni maksud dia nya tepat hak sakit tu tadi, hak kita sakit. Baik. Kemudian waqul bismillah. Waqul sab'a marratin. Pertama Nabi kata baca bismillah dulu. Bismillah. Waqul sab'a marratin, dia baca sebanyak 7 kali. Bukan bismillah, baca hak ni. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ujidu wa uhadhir. Qala fa fa'altu dhalika miraran. Fadhhaballahu ma kana bi falam azal amuru bihi ahli wa ghairahum. Jadi lepas daripada Nabi SAW suruh aku baca sebanyak 7 kali, iaitu bermaksud aku berlindung dia itu dengan kemuliaan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala bahaya penyakit hak mana aku rasakan dan aku cemaskan ini. Selanjutnya lepas daripada dibuat tu tadi, maka disebut aku sentiasa melakukannya berkali-kali. Bukan buat sekali, tak sia. Kau gimana? Ada miraran, berkali-kali. Baik. Sehingga dia kata sini akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan penyakit yang aku alami tadi. Ahli Jumaat cepat banyak ni bukan kerja kita. Penyembuhan adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita berusaha, bila mana kita berdoa, kita kena faham menunjukkan sini penyerahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sakit kita tu tadi. Bila mana kita beramal dengan doa tu tadi, maknanya di antaranya selain daripada keberserahan kita, menunjukkan ini di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, ianya adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik. Maka aku setelah daripada itu sentiasa menyuruh membaca doa tersebut kepada keluargaku daripada orang lain. Hak dia ni dia buat dah. So Nabi suruh dia buat sendiri. Dah Nabi suruh dia sendiri buat. Yang kedua, bila mana dia buat, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala izin sembuhkan dia. Kemudian dia pula suruh ahli keluarga dia. Dia pula suruh sahabat-sahabat dia. Kalau kita tengok ahli Jumaat, hadis ni selain daripada kita beramal sendiri, dalam masa yang sama juga di antara benda kita terlepas pandai ni, kita kata siapalah. Siapa kat orang lain sebut kepada anak bini, sebut kepada sahabat-sahabat kita, saing-saing kita. Cumanya lagu sebut tu tadi kita kata sebaik yang mungkin. Lagu mana cara terbaik sekali untuk sebut dengan dia? Hak tu kita lebih tahulah. Hak tu kita lebih faham. Sahabat kita tu tadi setara mana. Kadang-kadang bila mana kita dengar bacaan-bacaan dia ni, ada bacaan-bacaan hak pelik ni, kadang-kadang kita nak sebut bacaan hak kita biasa baca daripada hadis sahih, mungkin dalam masa yang sama dia tak boleh nak terima. Kita sebut dia kata, hamba dah amah ni nama dah yang dulu lagi. Mana? Lagu mana cara dia kita lah hak fahamnya. Lagu mana cara hak molek supaya dia tu tadi boleh terima. Slow-slow lah. Mungkin dia tak boleh terima hari ni, esok dia boleh terima. Mungkin dia tak boleh terima hari ni, tiba-tiba satu masa dia pergi mana-mana masjid, tiba-tiba dia singgah masjid Sekok. Ustaz tu pengajar sebut hadis ni juga. Mana? Pergi masjid lain pula. Tiba-tiba baca juga dia kata, 2-3 orang dah ni sebut ni. Mungkin kalau kita sebut ke dia ni, dia mula-mula tak berapa. Kau mana? Dia tengok emang ni sama kelas dengan hamba ya. Mungkin dia rasa tak berapa. Tapi dia tengok ustaz tu tak disebut, rasa bisa juga saing kawan ni. Kau mana? Barulah dia tu tak bersera. Jadi ahli Jumaat, kerja kita dalam nak menyampaikan benda ni, jangan sekali-kali kita putus asa. Jangan cepat putus asa. Kita kadang-kadang kita sebut sebenda ada seorang hamba Allah dia mari cerita. Dia kata, ustaz, hamba ni menjadi putus angin dah ustaz. Tanya dia buat apa? Dia kata putus angin, ada sebuah masjid tu, dia kata bila mana berzikir tu tak diderah dia berzikir ahli Jumaat, memang derah sungguh. Kita akui lah, siapa kau orang duduk dalam rumah ni topik apa namanya baca wallahu alam. Start daripada ngorik sampai isu. Start daripada ngorik sampai ke isu. Zikir dah lah tu. Jalan nak gialah kepada tembok. Baik. Lepas tu kata dia buat apa? Jadi kita ni duduk minum air pagi tak diminum teh lah. Pagi-pagi ni ajak saing. Dia ni kebetulan salah seorang ahli Jumaat masjid. Jadi dia kata bila mana kita kecek kita sebut comel. Kau gimana? Jadi saing tu kata, ni bagi khilaf ni. Kau mana? Gegar masjid ni bagi khilaf zikir derah-derah ni. Jadi kita kata, kita putus asa. Kita kata gaining kata baik. Habis ada tafsir ni kasih. Benda pertama sekarang ni, bila mana orang tu sebut khilaf kata, kadang-kadang kita ni jadi macam kes. Barang ni mari ahli Jumaat. Bila mana orang tu sebut pengamuk lain pun ada pendapat dia, kita hak duk pergi kejak selama kening ni, dia tak bawa hujah lagi. Kita ni pakai rat. Kau mana hak selama kening duk ikat kemah ni kejak. Kalau berzikir tu imam masjid berzikir derah mana apa kita sorry. Kau mana independen sorry. Subhanallah. Tu imam ni la ilaha illallah kita subhanallah. Walaupun kita dipandai mana mamak tu zikir sorry. Kau mana? Subhanallah. Bila kadang-kadang tembok dengan orang hak lagu ni, dia sebut khilaf. Kita ikat kemah tu tadi. Tunggu nak terbuka. Kau mana? Kita kata baik, habis sekarang ni ada kitab tafsir Ibnu Katsir ada. Kau mana? Baru beli. Baik buka. Sebut dia kata buka akhir daripada surah Al-A'raf ayat 205 buka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau salah nombor ni maknanya ayat tu tadi boleh rujuk dengan akhir surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wazkur rabbaka fi nafsik. Wazkur rabbaka fi nafsik. Dan ingatlah kepada Tuhanmu fi nafsik, dalam diri kamu.
tadarruan wa khifah, dalam keadaan rendah diri, wa khifah, takut kepada Allah, maknanya tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal, tanpa kamu menguatkan suara, tanpa kamu menjaharkan suara, tanpa menjaharkan, bil ghudwi wal asal, baik ketika mana petang hari dan juga di pagi hari. Baik. Sekarang ni ayat ni kita kata pagi tu baru, tak apa nak jelas. Tengok Imam Kasir kata apa. Apa di antara kaitan hak Imam Ibn Kasir bawa berdasarkan ayat ni? Apa tafsir beliau? Maka dibaca. Bila mana berzikir apa semua, memperlahankan suara. Imam Ibn Kasir bawa di antara beberapa hadis Nabi SAW, ketika mana seorang kita kata di antara mengingati Allah selain daripada semaya, selain daripada berzikir, dalam masa yang sama juga iaitu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Kasir bawa hadis sebut berkenaan dengan satu rombongan, bila mana Nabi SAW merintasi mereka berdoa dengan suara yang kuat, maka Nabi SAW suruh supaya mereka memperlahankan suara. Sesungguhnya Nabi sebut, yang kamu seru itu bukannya baik, bukannya duduk jauh, bukannya pekuk. Nabi kata bukannya pekuk. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Qarib, sami'un qarib, maha mendengar. Bahkan dalam masa yang sama begitu dekat dengan hamba dia, lebih dekat daripada unuk, tekuk binatang yang kamu tunggangi itu tadi. Nabi buat satu perumpamaan. Nak ceritanya Allah Subhanahu wa taala ni maha mendengar. Jadi bila mana dia baca tu tadi, selega. Tak apalah, kita nak kejap balik pendapat dia. Dan nak kejap balik. Kalau kita tengok di antara hujah lah mereka hak zikir nampak apa semua ni. Sagi dua ni gek. Kawan macam-macam lah. Di antaranya dalil dia allazina yazkuruna Allah lah, dia guna allazina yazkuruna Allah, mereka yang mengingati Allah qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubin dalam keadaan berbaringan. Kalau kita tengok dari Imam Ibn Kasir ketika mana tafsir ayat ni, beliau mengaitkan di antaranya hadis ni, mengaitkan ayat Quran ni di antaranya dengan apa dia? Dengan cara lagu mana semaya. Hadis daripada Imran bin Husain radhiyallahu an. Dia sebut, ya Rasulullah, ini bawasir. Amba ada penyakit bawasir ya Rasulullah, lagu mana nak buat? Nabi sebut salli qa'iman, Nabi kata semaya dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati, kamu tidak mampu nak berdiri. Lagu mana ayat tu? Qu'udan. Fa illam tastati qu'udan, hendaklah kamu semaya dalam keadaan duduk. Fa'ilam tastati fa'ala junubi, sekiranya kamu tak boleh nak juguk dalam keadaan dalam keadaan duduk pun tak boleh nak semaya, fa'ala junubi, maka semayalah dalam keadaan yang berbaring. Ini di antara apa yang Imam Ibn Kasir kaitkan. Sekalipun baiklah di antara orang yang sebut ayat ni menunjukkan zikir boleh dalam keadaan berdiri, boleh dalam keadaan berjalan, ataupun boleh dalam keadaan berbaring, duduk dan sebagainya. Dalil daripada Quran ini menunjukkan kepada kita mengingati Allah boleh di dalam apa situasi sekalipun. Kita tengah bawa kereta, berzikir kepada Allah. Subhanallah, tengok lampu merah. Kau gimana? Baca dah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mi'atan marrah, 100 kali pagi, contoh. Ataupun kita baca subhanallah wa bihamdi mi'atan marrah, dihapuskan dosa. Hadis rawah Muslim. Seperti mana? Buih sebanyak di lautan. Menunjukkan benda tu tadi bebas untuk kita buat. Tetapi jangan kita nak menjadikan ianya sebagai dalil nak menunjukkan apa dia. Zikir itu tak boleh menjadikan benda tu. Oh, nampak? Siapa kau kita kata ayat Quran yang menunjukkan kepada perintah Allah khuduk dalam keadaan kita rendah diri, tadarruan wa khifah, takut kepada Allah. Tiba-tiba kita ni berzikir siapa tak khabar? Kau mana? Tak khabar. Ngabai kau sih? Kau gimana? Jadi semua orang tak betul pula. Cumanya benda ni dia orang tafsirkan, dia orang sebut. Dia kata, kita tak tahu ni kelazatan dalam mengingati Allah. Dia boleh guna di antara
kelazatan nikmat dia tu tadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ahli Jumaat, sekalipun kita nak pergi dengan pendapat tersebut, kita tengok apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pernah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemikian cara zikirnya? Pernah ke para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in lagu ni cara mereka dalam memahami ayat tersebut? Kalau kita nak badi hok mana faham gak? Para sahabat lah pada faham. Kalau kita nak kata praktikal yang paling tepat siapa dia? Para sahabat di antaranya. Tapi adakah di kalangan mereka, di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in memahami penafsiran ayat Quran itu tadi seperti mana yang ditafsirkan oleh beberapa pihak ataupun golongan itu tadi? Ini benda hok kita kata sini tidak kita kena faham. Supaya pendirian kita tu tadi berkenaan dengan tajuk ni tegas. Sebab bila kita tengok video tu tadi terlalu berat sangat. Hok kalau tepat hok boleh faham benda ni, alhamdulillah. Di Pondok Pasir Tumbuh benda ni berlaku. Tapi akhir sekali orang hok bawa benda ni keluar. Satu tempat di masjid di antaranya dibuat dia di Badar. Ada seorang hamba Allah ngaji Hadramaut lah, diklik, dijadikan benda ni zikir ni untuk ratik hari ketika mana di subuh hari. Jadi alhamdulillah tu email dia faham. Tu email pakai tak mari dah. Ni sepatutnya kalau hak tak marinya. Dak. Hak sepatutnya hak tak marinya hak jenis ni lah. Namun ada juga setengah masjid, kawan, kita ngajar berkenaan dengan tajuk ada dalam kita nak melalui hari Jumaat ni lagu mana yang pagi pas petang. Minggu depan minggu depan mari ngajar. Ada juga. Tak apalah hari Jumaat bahasa dia dah. Tidak ilmu ni kita kena sapa, sebut, cerita. Supaya apa dia orang faham. Kalau sekali pun mereka tidak faham pada hari ni hari Jumaat, paling tidak generasi kita akan datang ngerti. Dah tobik bila mana kita selaku ayah tu tak disapa, sebut cerita kepada anak. Supaya bila dia besar tadi, bila mana ada ustaz hak sebut, kalau nak niat semaya kena lafaz contoh. Usalli sikit. Jadi anak tu dengar, faham dah ayah hamba sebut dah benda ni. Selesailah. Paling tidak. Supaya suatu hari nanti bila mana ada ustaz ngajar disebut, Imam Asy-Syafi'i dalam kitab dia menyatakan melafazkan niat dalam solat adalah tidak digalakkan. Bahawa ulama-ulama ataupun Asy-Syafi'iyah sendiri dalam masalah ni masih meletakkan syarat hanya kepada mereka yang was-was dalam semaya sahaja. Nak buat dengan sendiri tidak. Duk saja-saja kita tak ada masalah ni apa semua, tiba-tiba nak buat tidak. Jadi tidak kata anak tu bila dengar benda ni sikit lagi tidak jadi ke pelik ni. Kawan. Tak jadi ke benda tu sebagai pelik. Itu alhamdulillah dah. Walaupun lah ni tidak, tapi untuk generasi yang akan datang. Maknanya kita tidak perlu kecewa hari Jumaat. Kita berusaha sapa selu-selu. Cumanya cara tu tadi, maknanya dengan sahabat saing kita ni, kitalah yang lebih faham. Ahli Jumaat lebih faham. Lagu mana cara nak cerita ke dia, lagu mana cara nak erek dia. Sebab tu kita kata sini di antara perkara yang penting dalam berdakwah, iaitu di antaranya adalah uslubud dakwah. Uslub kita dalam berdakwah. Sebab kita bila mana turun, kerja kita bukan nak meseng, bukan nak nebah. Tebah ni ada masa dia. Selu-selu. Kawan, luruk dulu selu-selu. Retuh sikit-sikit, cabut selu-selu. Wadah beres gak? Dok kan ni ngacung Kawan, malah dah mesej penat. Boleh. Orang boleh terima dah lah. Cumanya nak sampai tahap tu, kita kata sini jauh lagi. Baik. Hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Muhammad bin Salim katanya, qala li Thabitul Bannani, ya Muhammadu idza ishtakaita fadha' yadaka haitsu tashtaki thumma qul bismillah a'udzu bi'izzatillahi min syarri ma ujidu min waja'i hadha
thumma irfa' yadaka thumma a'id zalika witran fa inna Anas bin Malik radhiyallahu anhu haddathani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddathahu bidzalik. Thabit Al-Bannani radhiyallahu anhu berkata kepadaku, wahai Muhammad, jika kamu berasa sakit, maka letakkanlah tanganmu di tempat yang sakit, lalu bacalah bismillahi a'udzu bi'izzatillahi min syarri ma ujidu min waja'i hadha. Bismillah, dengan nama Allah, aku berlindung dengan kemuliaan Allah, iaitu daripada bahaya penyakit yang aku deritai ini. Kemudian angkatlah semula tanganmu dan ulangi cara tersebut beberapa kali, miraran, beberapa kali, iaitu dengan bilangnya yang ganjil. Kerana Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menceritakan kepadaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar ke cara yang demikian kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini, kata beliau, hadis ini adalah hadis hasan. Hadis yang keempat dari Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, man 'ada maridan lam yahdur ajaluhu faqala indahu sab'a marratin as'alullah al-'azim rabbal 'arsyil 'azim ay yashfiyaka illa 'afahu Allah min dhalikal maradi. Sesiapa yang menziarahi orang yang sakit, lam yahdur ajaluhu, dan dia ni tak meninggal lagi lah, tak mati lagi. Baik. Faqala indahu sab'a marratin, maka Nabi SAW pesan dia supaya kita baca depan dia sab'a marratin, 7 kali. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. As'alullah al-azim, dah, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, Rabbal arsyil azim, iaitu Tuhan arasy yang agung, ayyashfiyaka, agar menyembuhkan kamu, illa afahu Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan pesakit daripada penyakitnya itu. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, yang menyatakan hadis ini, katanya Imam Tirmidzi, hadis ini hadis hasan. Menurut Imam Al-Hakim, hadis ini adalah sahih mengikut kepada syarat Bukhari. Baik, ahli Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, selain daripada kita ni baca doa dah, pengharapan kita kepada Allah dalam masa yang sama, orang kita baca doa tu tadi, kena perhatilah, kena beragaklah penyembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutlah dia, kata hamba nak baca doa ni, dia mengambil lah dah. Orang hak sakit tu tadi, sini dia selain daripada baca kepercayaan kita dah, keberserahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang hak segar mohon kepada Allah supaya sembuhkan pesakit itu tadi, dan juga si pesakit itu tadi dengan doa tersebut dia kena yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala akan sembuhkan dia. Cumanya lambat dengan banyak tu je, lambat dengan banyak. Apa pun lambat dengan banyak ni ada hikmah dia, ahli Jumaat. Tidak kata sakit Allah Subhanahu wa taala timpa tu tadi saja, tidak. Tidak kata saja-saja timpa. Kita dengar dah ke hadis sebelum ni ke, seperti mana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa orang itu tadi, seperti mana daun yang berguguran daripada pepohon. Sampai 100 kali. Maknanya selagi mana tidak disembuhkan, Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dia pahala, akan gugurkan dosa-dosa orang itu tadi. Baik. Dalam masa yang sama, pesan jugalah sabar tu tadi. Sabar ni kena tetap untuk kita berpesan kepada orang sakit ni, siapa kadang-kadang siapa masa dia tak boleh nak bergerak terlajuk dah. Kadang-kadang topik. Kalau dia sakit terlajuk penyakit dia tu tadi, kalau tak ada orang hak tenang ke dia, just sabar dia tak ada orang hak main angin dia. Kita kata bukan main angin sebab main wadah. Main angin lagu mana? Angin ni sebut ganjaran dia, sebut kebaikan dia, sebut pahala hak Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk dia, selagi mana dia tu tadi bersabar.
Dan hadis yang terakhir, hadis yang kelima, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhul Hasan wal Husaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memohonkan perlindungan untuk Hasan dan juga Husain. Kita boleh buat ni, cucu sakit contoh, anak deh, daripada duk igat ke dia, duk ikat benih kuning. Ramai lagi ahli jemaah lah ni benih kuning yang kita bermain. Orang bandar pun boleh ada bagian ni. Kampung tu lebih lagi lah. Dah duduk jauh di kawasan perkampungan tu lebih lagi lah. Tapi orang bandar pada lagi benda ni. Tak boleh nak buat lagi. Baik, jadi daripada kita buat benda tu tadi menyebabkan ancamannya akidah, baik kita buat hal ni. Baik. Dan Nabi SAW biasa memohonkan perlindungan untuk Hasan dan juga Husain. Bukan sekali. Maknanya Nabi biasa, maknanya sini Nabi buat, tak lama lepas tu Nabi buat, tak lama lepas tu Nabi buat, sentiasa. Supaya kita lah tak makan sekali kenyedah. Bukan sekali kenyedah. Maknanya benda ni kena mustamir. Dia macam kita duk baca hari lah, supaya kita duk hati nak hari ni. Dia selain daripada baca qul huwallah, ayat kursi, la ilaha illallah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim dan sebagainya, ni di antaranya juga untuk anak cucu kita. Baik. U'izukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Mudah rasanya hak ni. U'izukuma bi kalimatillahi tammah. Cuma kita ubahlah dhamir tu, kita ubahlah. Kalau cucu tak ada depan mata kan, u'izuhu. Kalau sore, cucu sore, u'izuka. Kalau cucu tu tak ada sore, tino, u'izuha. Kalau cucu tino dua orang, u'izuhuma. Tiba-tiba hari tu sekali, hari Jumaat, lama. Mai makan nasi di rumah, anak-anak mari belakang, cucu ramah. Tak kira macam sore. U'izuhum. U'izuhum ataupun u'izukum. Tak ada depan mata u'izuhum. Kalau dia jadi orang yang ketiga. Ada depan mata kita u'izukum. U'izukum bi kalimatillahi tammah. Situ so yang ubahnya. Lain tak ada. Sekaligus, semua sekali. U'izukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah wa yaqul inna abakuma kana yu'awwidhu bihima Ismaila wa Ishaqa. Selain daripada tu, kalau kita tengok hadis ni juga menunjukkan kepada kita di antara apa diakui oleh Nabi SAW, Nabi ni susu galo daripada mana? Anak siapa dia Nabi ni sebenarnya? Kita kata sini cucu siapa Nabi ni? Di antaranya hadis ni. Di antaranya hadis ni. Kalau kita tengok dalam Rahik Maktum ke dia bahar Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri hafizahullah dibahar, dibawa lebih kurang 3 pendapat. Hak sebut Nabi Muhammad ni selah daripada Nabi mana? Selain daripada anak dan sebagainya. Di antaranya Nabi Ismail, iaitu Nabi Ibrahim AS. Baik. Nabi SAW biasa memohonkan perlindungan untuk Hasan dan juga Husain, iaitu dengan membaca doa yang berikut. U'idzukumah, aku mohon agar kamu berdua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala bi kalimatillah, iaitu dengan kalimah-kalimah tamah yang sempurna. Min kulli syaitanin wa hammah, berlindung kepada Allah dengan kalimah yang sempurna, iaitu daripada syaitan, bahkan dalam masa yang sama setiap makhluk yang berbisa. Allahu Akbar. Kita kata sini Nabi ni doa Nabi pendek, pandak, tapi maksud tu tak dilumak. Only. Maknanya tak kena, tak boleh nak kita kata sini kalau nak ni dah dalam maksud doa Nabi. Semua. Baik, yang pertama daripada syaitan. Wa hammah. Dia juga daripada makhluk yang berbisa, wa min kulli ainin lammah.
Begitu juga daripada setiap pandangan mata yang boleh membawa kepada malapetaka. Baik. Wa yaqul, lepas Nabi sebut tu, Nabi pun sebut. Nabi sebut ke cucu cicit dia. Ke cuculah Hasan Husain ni. Inna abakuma, Nabi kata. Sesungguhnya Nabi kata, abakuma, iaitu ayah pada kamu berdua ni, atas lagi lah pada Nabi. Abah ni dalam arti kata atas. Baik. Kana yu'awwidhu bihima. Sesungguhnya bapa kamu, maksud dianya Nabi Ibrahim alaihissalam, selalu membaca doa ini untuk mohon perlindungan bagi kedua puteranya, iaitu Ismail dan juga Ishaq alaihissalam. Dan juga Ishaq alaihissalam. Baik. Mudah deh ahli Jumaat. Maknanya untuk cucu cicit ni, untuk anak dan sebagainya deh. Lepas pada kita ajar anak kita, deh, anak kita untuk cucu, untuk anak dia pula. Kita untuk cucu, dia untuk anak dia. Lepas tu turun. Barulah benda ni jadi turun-temurun. Barulah bila 5 generasi sebut boleh terima. Tak jadi pelik. Hak kita hari ni hak boleh jadi kau sebut, mengatik ni tok guru tak buat. Mana? Adik-adik 5 orang, mak meninggal. Jadi kita seorang ni hak sebut 4 orang dak. Ngatik ni. Kita tengok tok guru meninggal pun ni tak buat ngatik. Nampak lain dah. Dia ada ke dia? Kalau dia naik tanda tanya. Anak adik-adik 4 orang, Wahabi ke? Wahabi mula-mula sekali. Hak tu sedih. Sebab ke dia ahli Jumaat. Sebab ngatik ni buat generasi yang dulu lagi. Yang dulu lagi dah. Siapa kolon ni? Hak tu jadi payah tu. Hak tu jadi kena slow, hancur. Jadi benda ni kalau kita amal ni 5 generasi tak jadi pelik. Benda ni akan jadi pelik sekiranya kita tidak beramal. Anak kita tak buat, cucu kita tak buat. Jangan duk pelik. Kalau 5 generasi lagi kita baca hak ni, dia kata pelik. Baik hamba bawa pergi jumpa tok bama ikat kain kuning. Hak ni hak bagai tak pelik. Bagai dia buat ni pelik. Jadi sini ahli Jumaat sekarang ni siapa dia hak kena buat? Kita kena buat. Nanti insya-Allah lah semula-semula kalau kita ada ni ke, kita tarik ke tapi cari dalam internet, buat terjemuh apa semua kita edah. Maknanya untuk kita kata sini mudah. Moga sini bawa ni doa. Kita bukan orang Arab. Bagaimana? Mungkin kita ngapa sikit tukar, ngapa sikit ni bahasa dia dah bukan bahasa kita. Tapi tak boleh nak ngapa ni, kita ngapa 5 tak apa dah. Tak apa dah mula-mula. Hak mudah dulu. Kita ngapa hak mudah dulu Kita kata sini wak gori. Mula-mula sekali dah ni. Doa daripada sunnah kita ngapa. Dah lama-lama gak, dah kita biasa gak ngapa. Tidak dapat tidur hari Jumaat. Kita tak say dah. Kita nak malam hari Jumaat mari ngaji. Nak malam hari Jumaat mari. Tapi sekiranya ahli Jumaat setakat dengar, ada sunnah. Klik di rumah pakai tak ingat. Rugi ahli Jumaat. Rakamai ada. Tapi kita tak buka tengok. Kita tak ulai benda tu. Tapi kalau boleh kebedekan Ali Yazid sama sedah. Ingat belaka liri. Zaman Ali Yazid lah ni tak ada dalam selur. Baik. Jadi kita kena jadi benda ni biasa, rutin. Jangan kita menjadikan benda ni satu kepelikan dan juga jangan kita tidak beramal. Hendaklah kita beramal. Baik. Di hadis yang terakhir daripada malam ni, hadis ni rawahu Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam adahu fi maradihi. Ketika mana Sa'ad dalam keadaan dia ni dalam keadaan sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah dia. Doa ni paling pendek sekali. Ahli Jumaat kita sebut ramai-ramai Allahumma shfi. Lepas tu sebut nama. Lepas tu sebut nama. Allahumma shfi, contoh dalam hadis ni Allahumma shfi Sa'dan. Sebab nama dia Sa'ad.
Tak okeylah kita pergi ziarah, nama dia Zakaria, Allahumma shfi Sa'dan. Kalau sakit terkata, apa dia pula nama Zakaria? Dia pandai Arab. Dia pandai Arab. Dia pula pandai Arab. Sengih dia. Bernama deh. Ataupun payuh nak sebut, suruh jadi kekok. Nama panjang deh. Siapa kau susah nak ejo? Nak susah nak ejo. Payuh nak ejo nama dia. Ya Allah sembuhkanlah dia. Ya Allah sembah. Ya Allah sembuhkanlah, nama dia gede Ismail. Ya Allah sembuhkanlah Ismail. Ya Allah sembuhkanlah Ismail. Ya Allah sembuhkanlah Ismail. Allahumma shfi Ismail. Allahumma shfi Ismail. Allahumma shfi Ismail. 3 kali ulang. Ikutlah nama dia kita ulang lah. Ni hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi ulang doa ni sebanyak 3 kali dah. Thalatha marratin. Nabi ulang sebanyak 3 kali. Maknanya paling tidak kita pergi ziarah orang sakit ataupun duduk di ofis saat kita kata Allah hamba ni penipala 3 hari dah. Penipala 3 hari tak cakap nak telefon hidur dah. Di antara rawatan lah kita kata. Mungkin kita boleh share bekal. Bekal di antaranya. Selain itu kita doa lah. Allahumma shfi. Sebab orang kita ni kalau sakit kepala hari Jumaat dia akan baca ayat. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Surah ke dia ayat ni? Surah Waqiah. Ingat. Baca ni pecek la yusadda'una anha la yusadda'una. Sebenarnya ayat tu menunjukkan kepada penyata. Bukan doa. Situ kita kena faham. Kadang-kadang orang dalam keadaan dia rasa sepi hidup dia baca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri. Dia sambung lagi. Tak ada sini. Kalau ada nak tunjuk dah. Mana-mana kedah dia faham lagu tu. Ali Jumaah ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ali Jumaah boleh buka Jami' Ahkamul Quran kalau tak silap. Sama ada Jami' Ahkamul Quran ataupun dalam tafsir Ibnu Katsir. Tak silap Jami' Ahkamul Quran. Lil Imam Al-Qurtubi. Bahasa Melayu ada, bahasa Indonesia ada, terjemah dah. Dia sebut berkenaan dengan ayat siapa dia yang bertawakal kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan dijadikan untuk dia ni jalan keluar, jalan taubik, dipermudahkan. Bukan baca ayat ni. Kita kena faham. Kita sendiri tawakal kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan untuk kita tubik daripada jalan kesulitan. Tapi bukan dengan ayat ni. Maksud daripada ayat ni kita kena faham. Supaya semaya baik kita jaga, tak buat dosa, tak buat maksiat dan sebagainya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan jalan kita. Di antara ulama dia setuju dia lagi dalam tajuk ni. Dalam erti kata wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki kepada dia ni melimpah ruah. Setengah ulama tafsir sebut bila mana di syurga nanti. Sebab apa dia? Di muka bumi mereka mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka beramal berpandu kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lari dah. Tak lari daripada Quran sunnah. Sini benda hak kita kena faham. Tapi orang kita hak dia salah faham. Kita tak boleh nak hukum orang hak lagu ni. Hari Jumaat kita bukan orang yang menghukum, tapi kita kena jadi orang yang memberi kefahaman. Orang yang kita kata sini memberikan kefahaman kepada dia. Kita kena ceruh maksud tu tadi supaya dia boleh faham seperti mana hak kita faham. Kalau kita hukum dia nyanyi, kita sendiri jauh, dia sendiri jauh daripada kita, menyebabkan ruang dakwah kita tu tak disekat. Bila mana kita beri pencerahan, kefahaman yang difahami seperti mana oleh ulama tafsir, dia sendiri boleh terima, dia sendiri lega, barulah dia beramal dengan Quran dan sunnah. Bukannya dia ambil ayat tu tadi dia kata dinding. Tidak. Okay, kita ni ramah dah ayat Quran ni dia ambil dia kata dinding. Wallahu ta'ala alam dia punya kepercayaan lagu mana. Sebenarnya Quran ni adalah untuk dibaca, dihayati, difahami dan juga diamali. Itu tajuk dia. Kadang-kadang kita tengok ayat kursi. Nampak aku ayat kursi? Oh, ayat kursi. Setakat tu je lah. Ambil masa semata baca. Cuma ni ada kuliah dah? Tak ada dah. Dia ada selagi dia masuk pakul. Kadang-kadang orang salah lah sebab dia sebab ayat Quran gini lah. Di antaranya bila mana letak pakul. Qul huwallahu ahad, ada. Qul ya ayyuhal kafirun, tak nampak silang. Suratul Mu'awwidzat ni 3. Tiga. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Hebat, ada 4.
Dia baca kuliah Ayyul Kafirun lagi. Kita kena kita kena sebut. Muawwidzat 3 surah sahaja. Satu surah ni tidak termasuk. Jadi kalau siapa-siapa gatal kedah dia, tanya dia, datang saja ni baca kedah ni, buat slogan lah. Supaya biar dia ni nak pagi tu tadi, bila-bila dia gatong tu tadi, dia baca. Kita sebut ke dia di antara baca ayat daripada hadis sahih apa dia? 3 kul. Mudah, senang. Kalau kita kata sini menunjukkan penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perlindungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di hadis yang terakhir ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sebelum pada kita tutup majlis kita pada malam ni ahli Jemaah, jadi kita buka lah kalau ada seru soalan berkenaan dengan tajuk ni. Ya. Diamalkan pas maya tu ataupun pada bila masa doa hak sakit ke? Baik. Doa hak sakit kalau kita tengok hadis tu tadi bila mana sakit lah di antaranya. Cumanya hadis hak Nabi SAW memohonkan perlindungan itu senantiasa. Tu nak Nabi sok mau buat untuk cucu dia. Cuma kalau hak sakit tu tadi bila kita sakit lah. Bila kita sakit. Sebenarnya bukan doa ketika sakit saja. Dia ada doa ketika kita segar. Doa ketika kita segar, dia minta perlindungan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Sekalipun kita kata sini, sekiranya ada ulama yang bahas ke hadis ni, walaupun sekiranya tidak sahih daripada sudut periwayatan hadis, namun sahih dari sudut makna. Maknanya kesihatan untuk pendengaran kita, untuk penglihatan kita, untuk tubuh badan kita. Dari sudut makna. Cumanya kalau ulama Saudi kalau hadis-hadis yang tidak sahih, bila mana dia sebut sekiranya hadis tu adalah sahih dari sudut makna. Contoh dia apa dia? Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub doa rabitah. Belakang sekali dalam buku dia Ma'thurat. Dia sebut, dia kata tidak sahih hadis ni. Tapi dari sudut makna itu sahih. Bagus makna dia, boleh diamalkan. Sebab dalam doa ni luas. Boleh diamalkan, namun tidak perlu untuk kita nak mengkhususkan. Kita umumkan benda tu, melainkan bila mana marinya dalil-dalil yang khusus. Jadi hak masa sakit tu tadi, masa sakit ada perlindungan untuk anak. Bukan masa dia sakit, awal lagi perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada benda-benda yang boleh memudaratkan, sama ada binatang bisa ataupun sama ada selain daripada binatang bisa, iaitu adalah syaitan. Dan juga yang ketiga adalah pandangan mata ain, pandangan mata yang boleh membawa kepada malapetaka. Baik, tak ada soalan soalan. Alhamdulillah dah mudah-mudahan ahli Jemaah kita dengar ni sedap dah kita pakat dengar ni sedap dengan hadis malam ni. Sekarang ahli Jemaah kita kata tidak tertunai ilmu tu tadi, melainkan dengan amal. Itu yang terakhir. Al-ilmu bila amalin. Ilmu tanpa dengan amalan. Seperti mana pokok lebat banyak. Daun dia lebat, hijau, comel, molek, rimbun, rendel lagi. Mana buah? Seperti mana pohon yang tidak berbuah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak hadis yang kita dengar pada malam ni paling dok pun kita kata sini, paling kopu pun, paling dok pun, ya Allah sembuhkanlah orang hak sakit ni, ya Allah. Doa sakit kita tu tidak kata duduk situ lama duduk. Siapa-siapa orang ziarah orang sakit ni, siapa sanggup tunggu, tak tahu gapo nak kecek ayah seteruk, dia nak kecek dengan ayah ni pengalaman lah ni. Nak kecek dengan ayah tak boleh nak kecek, lidah dia jelai boleh, tapi nak kecek tak boleh. Tapi tak boleh nak kecek duduk tu. Orang ziarah lah ni 2-3 kali sanggup. Katanya lepas ni insya-Allah kita akan dengar lagu mana cara ziarah orang sakit. Boleh kau tidur lama ni, ataupun sepatutnya sementara dah. Orang sakit pun nak rehat juga. Kadang-kadang kita ni ala-ala ziarah tu sampai 3 jam. Sementara lah pada kita pergi siapa tanya khabar dia, doa untuk dia, pujuk hati dia, berikan kesabaran, sebutkan ganjaran dan sebagainya. Minta izin lah
insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, lemah tu daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.